kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah pada Yang Berhormat Yang di-Pertua kerana dilantik semula sebagai Yang di-Pertua Dewan Negeri dan Timbalan Yang di-Pertua. Tahniah juga kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Barisan Esko. Tahniah juga kepada seluruh ahli-ahli yang berhormat kerana diberi kepercayaan oleh pengundi-pengundi di kawasan masing-masing untuk menerajui kawasan masing-masing. Tuan-tuan, pengarah-pengarah, wakil jabatan, media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Batu Korau ingin merakamkan ucapan syukur dan tahniah, titah ucapan Paduka Seri Sultan Perak ketika merasmikan pembukaan penggal tahun pertama Persidangan Dewan Negeri Perak yang ke-15 pada 20 Disember 2022. Dalam titah Tuanku Sultan seperti di para 9 baris pertama muka surat 9, muka surat 7, menekankan antara lain ialah betapa pentingnya perpaduan, khususnya antara kaum di negeri ini. Bagaimana sesebuah negara akan maju jika sekiranya rakyat sering bercakaran sesama sendiri. Perpaduan ibarat sebuah buku. Andai sehelai sahaja dari bahagian buku tersebut rosak atau tertanggal, maka ianya akan menjadi cacat dan pincang. Elakkan buruk sangka, keji mengkeji, menghina, dendam yang tidak sudah, serta merendahkan orang lain. Sebaliknya berusaha dan berganding tenaga dan fikiran untuk membangun ummah, membangun ekonomi, mengekalkan perpaduan di kalangan rakyat di negeri ini. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, secara ringkas dapatlah saya membuat rumusan dari intipati titah Baginda Sultan, sesebuah negara dan negeri akan makmur jika sekiranya terdapat 4 golongan di dalamnya yang masing-masing memainkan peranan, iaitu yang pertama, Al-Imamul Adl, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ialah pemimpin yang tidak pendendam, sedia menerima teguran dan berlaku adil. Pemimpin yang bukan hanya takut disoal dan dikritik oleh rakyat atau masyarakat, tetapi pemimpin yang adil itu lebih takut dipersoalkan di hadapan Allah di akhirat nanti. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat ialah yang pertama, yang teratas sekali, ialah al-imamul adil, yakni pemimpin yang adil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, golongan yang kedua, ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang pemimpin yang baik ditambah pula dengan adanya ulama di sisinya, sentiasa memberi tunjuk ajar, ulama yang berani, ulama yang takut pada Allah. Insya-Allah dengan gabungan kedua-dua golongan hebat ini pasti memperolehi ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya menjadikan sesebuah negeri aman makmur seperti yang dirakamkan dalam Al-Quran surah Saba ayat 15. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang baik, aman makmur yang mendapat pengampunan Allah. Dalam hal ini, institusi agama di negeri ini perlu dipertingkatkan. Pelantikan ahli jawatankuasa karya masjid perlu disegerakan dengan memilih mereka yang benar-benar ikhlas
untuk mengimarahkan masjid. Masjid perlu dijadikan medan untuk memupuk perpaduan dan segala bentuk aktiviti dunia dan ukhrawi. Juga sebagai medan ilmu di kalangan umat Islam di negeri ini. Sayyidina Ali pernah berkata, "Wahai orang yang mempunyai ilmu, beramallah kamu dengannya, kerana sesungguhnya yang alim itu adalah orang yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, serta selaras antara ilmunya dengan amalannya." Golongan yang ketiga, golongan orang-orang kaya yang pemurah. Golongan ini boleh membantu pihak-pihak terbabit seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Baitul Mal maupun kerajaan negeri dalam usaha membasmi kemiskinan di kalangan rakyat di negeri ini. Pelibatan pihak-pihak tertentu, pihak swasta dan JLC perlu diperhebatkan untuk tujuan sumbangan sosial, membangun ekonomi, memajukan tanah terbiar dan bidang-bidang lain. Barangkali kerajaan negeri sendiri mengharapkan mereka sahaja tidak mampu, maka penlibatan mereka yang hebat ini diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk turut sama-sama membantu. Sementara orang bersyukur, tidak sombong, pasti dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya di kawasan saya, untuk pengetahuan ahli mesyuarat yang dihormati sekalian, ada sebuah kedai runcit di kawasan saya yang dimiliki oleh seorang yang berbangsa Cina. Kedainya cukup maju, dikunjungi ramai. Bila saya bertanya kepada tuan punya kedai, saya tanya, "Tauke, kenapa kedai Tauke maju, dikunjungi oleh orang ramai, termasuk orang Melayu sendiri membeli di kedai tersebut?" Beliau menjawab bahawa dia selalu bersedekah atau menyumbang kepada mereka yang memerlukan, tidak kira bangsa dan agama. Inilah contoh keberkatan sesuatu yang kita buat. Kalau kita diberikan kekayaan, kita menyumbang dan berkongsi rezeki dengan orang lain. Yang keempat, golongan yang digambarkan yang keempat dalam membangunkan sebuah negara ialah golongan-golongan yang dikategorikan miskin, yang tahu berterima kasih. Orang miskin yang tidak mementingkan diri sendiri. Orang miskin yang pandai menghargai pemberian orang lain. Orang miskin yang tidak melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan perpaduan. Walaupun Rasulullah SAW pernah menyebut orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang menerima. Ini tidak bermaksud selamanya kita menjadi orang miskin. Bumi Perak yang makmur ini begitu luas untuk mencari rezeki. Bantuan-bantuan modal pihak tertentu, terutama pihak kerajaan, boleh merubah gaya hidup seseorang. Yang penting rajin dan berusaha. Datuk Yang di-Pertua, keempat-empat golongan yang saya sebutkan tadi, pemimpin yang baik, ulama yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang kaya yang pemurah, dan orang-orang miskin yang tahu berterima kasih, bila digabungkan keempat-empatnya, insya-Allah bumi Perak ini khususnya akan aman makmur, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Yang di-Pertua, bila baginda Tuanku Sultan menyebut tentang pentingnya kesejahteraan rakyat yang perlu dijaga dan diberi keutamaan seperti titah baginda di para 16, maka saya mengambil kesempatan ini untuk mengutarakan beberapa masalah di kawasan saya. Mohon izin daripada Yang di-Pertua untuk saya sebutkan beberapa masalah penting di kawasan saya bertepatan dengan kesejahteraan yang dititahkan oleh Tuanku. Batu Kurau ingin menyatakan bantahan dan keluhan penduduk di Kampung Sempeneh yang kampung mereka terlibat dengan pembinaan loji kedua. Saya dipahamkan pihak pemaju tidak berbincang terlebih dahulu dengan penduduk-penduduk. Projek berskala besar ini telah merosakkan jalan utama, pencemaran alam dan akan mengganggu pengeluaran hasil kampung.
Batu Kurau mengharap pihak pemaju dan pihak kerajaan serta penduduk-penduduk kampung agar berbincang semula, duduk semeja agar dapat mencari penyelesaian yang terbaik, menang-menang di antara dua golongan ini. Batu Kurau juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana telah merasmikan pembinaan projek Jalan Anak Kurau ke Kemunting. Cuma saya bermohon kepada pihak JKR khususnya dan JPS agar turun padang ke kawasan tersebut mencari punca banjir besar setiap kali hujan dan merosakkan barang-barang rumah yang berhampiran dengan projek tersebut. Ketika saya meninjau kawasan tersebut baru-baru ini, saya dapati dan diminta oleh penduduk-penduduk di kawasan tersebut agar pihak JKR dapat mengorek parit terus ke sungai, manakala pihak JPS pula dimohon agar dapat mendalamkan aliran air yang cetek akibat dari timbunan pasir dari projek pembinaan jalan tersebut. Sehubungan dengan itu juga, JPS perlu diberi peruntukan secukupnya kerana banyak kerosakan tebing-tebing sungai dan perkara berkaitan dengannya bukan saja di kawasan saya, malah di kawasan dun yang lain. Ingatlah, kejadian banjir selalunya berlaku disebabkan sungai-sungai yang tidak diselia dengan baik. Datuk Yang di-Pertua, Batu Kurau, Alfonso nak minta mencelah. Boleh? Ya, sikit. Sekejap. Tengah ada mood ni, jangan rosak mood aku. Jangan rosak mood saya. InsyaAllah ni sabar ya. Baginda Tuanku Sultan juga, saya tarik balik rosak mood aku. Baginda Tuanku Sultan juga berharap keselamatan rakyat juga perlu diberi keutamaan. Dalam hal ini, Batu Kurau ingin memohon kesekian kalinya pemasangan lampu jalan dari Kampung Ulus Petang ke Batu Kurau. Sudah hampir 10 kematian dan 15 mengalami kecederaan sepanjang 4 tahun kebelakangan ini akibat daripada kemalangan di kawasan tersebut. Yang gelap, yang menyebabkan binatang-binatang berkeliaran waktu malam dan masalah-masalah lain seperti mana perlumbaan haram dan sebagainya. Datuk Yang di-Pertua, salah satu perkara yang disebut oleh Baginda Tuanku Sultan ialah seruan supaya kita semua berusaha untuk meningkatkan ekonomi rakyat negeri Perak. Dalam para 16 baris yang ke-20, Tuanku Baginda menekankan supaya mengambil berat kos sara hidup rakyat pada hari ini. Di Batu Kurau, Pekan Selasa sangat terkenal dari puluhan tahun dulu sebagai tempat penduduk kampung mencari rezeki dengan menjual berbagai produk kampung. Justru itu, Batu Kurau ingin memohon pihak kerajaan negeri dapat membina bangunan berbumbung pasar kedua. Pasarana ini perlu dilakukan bagi memberi keselesaan pengunjung dan peniaga sebagai tambahan pihak MPT juga dimohon untuk membaik pulih jalan-jalan masuk ke pasar tersebut yang banyak mengalami kerosakan dan berlubang. Silakan, Alfonso. Terima kasih Batu Kurau. Terima kasih Yang di-Pertua. Batu Kurau, kita serupa Batu Kurau. Ya, lagu Headwind, kita serupa. Sebab bila sebut tentang jalan raya dan JKR, saya rasa Alfonso juga mengalami nasib yang sama. Bila projek besar buat, rosak jalan lama. Masa exit tol Alfonso dibuat, kami bersorak gembira. Rakyat seronok semua orang. Apa jadi? Lori besar, lori trailer, lori tanah merosakkan jalan daripada Bagan Serai ke Cangkak Lobak. Kalau nak naik, nak alami jalan raya jongkan-jongkit, welcome to Bagan Serai. Baru ni masa banjir berlaku, bunyi siren polis, potong saya. Rupanya Yang Berhormat Kota Tampan potong saya. Yang Berhormat rasa sendiri macam mana jalan jongkan-jongkit tu. Terima kasih Batu Kurau. Terima kasih Alfonso. Saya bersetuju dengan apa yang
oleh Kuala Pengsu tadi dan pihak Jabatan Kerja Raya supaya bersama-sama dengan pihak Kementerian Luar Bandar ataupun sekarang Kementerian Desa mendapatkan sebanyak mungkin peruntukan untuk dibawa ke Perak. Kerana lihat sendiri jalan-jalan kampung yang perlu dibaiki segera kerana memudahkan pergerakan mereka. Datuk Yang di-Pertua, sebagai ahli jemaah pengarah peladang negeri Perak, permohonan tanah kerajaan negeri di kawasan Simpang Pulai telah ditolak oleh pihak berkuasa tanah negeri. Penolakan ini mungkin disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Oleh yang demikian, saya mewakili ahli PPK seramai 103,000 orang lebih di negeri Perak ini dengan kekuatan 30 PPK yang ada memohon dan menyuarakan permohonan agar pihak kerajaan dapat mempertimbangkan semula mana-mana kawasan yang belum diusahakan untuk diberi dan dimajukan oleh peladang negeri. Ini sesuai dengan ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan PPN Perak kali 45 pada 21 Mac 2022 yang menyatakan kesediaan kerajaan negeri untuk memberi keutamaan kepada PPN. Jika diberi kelulusan, maka 30 PPK akan menikmati keuntungan dan juga membela nasib petani, bukan saja orang Melayu, tetapi berbagai-bagai bangsa berada dalam pertubuhan peladang di negeri Perak. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya mengakhiri perbahasan ini dengan sedikit madah puisi. Tengah-tengah hari ini mengantuk pula. Madah perpaduan. Mari kita dendang bersama. Madah perpaduan disemarakkan mengikut rentak irama yang dialunkan. Tanda muafakat membawa berkat. Walau kita berbeza wadah, biar tidak sama lenggok tarinya, namun matlamat seia sekata, berteduh di bawah payung mahkota. Kebajikan rakyat yang diutama. Mari bersama bangunkan bumi bertuah, berdiri megah dengan semangat merdeka, menggenggam erat jari perpaduan, menuju matlamat Perak gemilang. Bersama membina masa hadapan, kepuncak jaya kita abadikan, ketepikan percakaran sesama insan, kerana perpaduan terus teras kejayaan. Inilah madah puisi perpaduan. Sekian lama kita dendangkan. Jangan dirosakkan oleh rentak kesombongan. Pasti pincang rasa alunan. Batu Kurau mohon menyokong. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat daripada kawasan Batu Kurau yang selaku orang lama yang ini boleh dijadikan benchmark lah, contoh dalam perbahasan kali ini.